Astagfirullah. Astagfirullah. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka. Wala hawla wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa ulil salihin wal ulama al amilin wa li masyayikhina wa li walidina wa khususan li sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarraf wa karrama wa baraka wa azam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada wa wasi'a 'ilmu Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya, dapat lagi sama-sama kita bertemu, bersua di alam maya untuk meneruskan bacaan ataupun muzakarah kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyat al-Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhih wa masyayikhina fid dharain. Amin. Baik. Baik, insya-Allah kita akan jadual baru ni. Insya-Allah kita akan mula 8 suku 8 suku dan insya-Allah kita akan cuba istiqamah. Melainkan ada waktu-waktu tertentu yang saya akan maklumkanlah maklum awal. Kalau kita nak mulakan awal, insya-Allah saya akan maklumkan sehari sebelum tu insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada ataupun saya minta maaflah kepada semua yang mengikuti sebab masa sering saya terpaksa ubah-ubah untuk dapatkan momentum nak bagi stabil sikitlah, nak bagi kita semangat ataupun istiqamah. Sebab waktu sekarang ni 8 suku ni dah, kalau boleh dianggap saya boleh bertenang sikit lah. Kalau waktu sebelum ni agak kalut sikit. Baik. Hari ni kita pada majlis yang ke 105. Dan kita berada pada Babul Azkar Al-Masyru'ah fil Kusuf, berkenaan dengan zikir-zikir yang dianjurkan pada waktu
kusuf. Kusuf ni adalah waktu gerhana dan diitlakkan kusuf, dan Imam Nawawi mengitlakkan, menamakan kusuf, sedangkan dalam istilah lain juga digunakan sebagai al-khusuf. Al-khusuf ni sebab kita maklum gerhana, dan yang secara masyhurnya kusuf ni diitlakkan kepada matahari. Kusuf yang ni gerhana matahari. Kalau bulan dinamakan sebagai khusuf dengan kha, khusuf. Kusuf dan khusuf ni lebih kurang sama maksudlah. Cuma ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang istilah tersebut. Panjang pembahasan, dan pembahasan tersebut bukanlah pada waktu sekarang ni, pada waktu muzakarah kita ni, dan dia pembahasan yang dari segi bahasa dan juga sebagainya boleh sidang musyahidin, sidang penonton boleh rujuk dalam kitab-kitab yang lain. Baik, dari segi bahasanya kusuf ni bermaksud at-taghyir ila sawad, yakni perubahan ke hitaman, yakni berubah ke hitam ataupun gelap. Itu dari sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah, iaitu hilangnya cahaya matahari ataupun bulan tersebut, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qiyamah. Allah Taala berfirman, wa khasafal qamar, iaitu kata tafsir para ulama, yakni zahaba dawuhu, yakni hilangnya cahaya bulan tersebut, iaitu maksudnya hilang. Baik, bilakah disyariatkan iaitu mula disyariatkan solat gerhana ni ataupun zikir yang dianjurkan pada waktu gerhana, iaitu disyariatkan pada bulan Jamadil Akhir, Jumada al-Akhirah. Ini pada tahun ke-5 Hijrah. Ini ketika mana berlaku gerhana tersebut, baginda Nabi SAW terus masuk ke dalam masjid untuk solat 2 rakaat dan seterusnya menyampaikan khutbah. Dan itu ada di antara sunnah yang dianjurkan ketika mana berlakunya gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Baik, kenapa Imam Nawawi hanya meletakkan kusuf sahaja, tak dinamakan sebagai khusuf? Yang sepatutnya babul azkar al-masyru'ah fil kusuf wal khusuf lah, kan? Tapi Imam Nawawi meletakkan kusuf sahaja disebabkan kebanyakan ataupun kesemua hadis yang berkenaan dengan gerhana disebutkan sebagai kusuf, ataupun istilah tersebut saja, itu diitlakkan kepada matahari saja. Ini berlaku gerhana matahari, tak disebutkan gerhana bulan dalam kebanyakan hadis. Melainkan hanya satu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam surah Al-Qiyamah tersebut ayat ke-8, iaitu wa khasafal qamar. Baik. Dan apa yang disyariatkan, apa yang dituntut untuk dilakukan ketika mana gerhana matahari, begitu juga dituntut ketika mana berlakunya gerhana bulan, iaitu melakukan solat sunat gerhana sebanyak 2 rakaat, yakni 2 kali qiyam dan 2 kali rukuk. Seperti mana kita maklumlah. Yang hanya bezanya adalah bacaan ketika solat, iaitu ketika solat gerhana matahari disunatkan untuk membaca secara sir, secara perlahan. Itu yang maklumnya, solat di waktu siang kita solat secara perlahan, secara sir. Adapun solat di waktu malam, semua sekali lah, termasuk solat gerhana bulan, disyariatkan ataupun disunatkan untuk membaca secara secara kuat, secara nyaring. Baik, selesai. Itu sepintas lalu berkenaan dengan kusuf dan juga khusuf, ini gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Tidak dinamakan kusufus syamsi wa khusuful qamar. Itu yang masyhur. Tapi boleh juga digunakan kedua-duanya, iaitu digunakan secara terbalik, iaitu khusufus syamsi dan khusuful qamar. Sebab kedua-dua maksud tersebut sama. Baik, saya tengok kata Imam Nawawi dan juga hadis yang dinaqalkan di dalam bab ini.
Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. I'lam annahu yusannu fi kusufi syamsi wal qamar al-iktsar min dzikrillah ta'ala wa min ad-du'a wa tusannu as-salatu lahu bi ijma'il muslimin. Ketahuilah bahawa sesungguhnya disunatkan pada waktu gerhana matahari dan juga bulan al-iktsar min dzikrillah ta'ala, untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan berdoa, wa tusannu shalah lahu bi ijma'il muslimin, dan juga disunatkan untuk solat sunat 2 rakaat, yakni dengan ijma'il muslimin, dengan menghimpunkan orang ramai untuk solat secara berjemaah. Itu di antara sunnahnya. Kalau tak nak buat solat sunat, boleh nak berzikir, nak istighfar, berdoa, bersedekah sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain. Baik. Qala rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna asy-syamsa wal qamara min ayatillah la yukhsafani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalik fad'u Allah ta'ala wa kabbiru wa tasaddaqu. Imam Nawawi telah meriwayatkan yang sambung sanadnya dengan sahihai, ini sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara min ayatillah, bahawa sesungguhnya matahari dan bulan ini adalah di antara tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. La yukhsafani li mauti ahadin wala li hayatihi, dan ianya tidak la yukhsafa, yakni tidak akan terpadam. Ini gerhana, tidak akan berlaku gerhana disebabkan terhilangnya, terhijabnya cahaya bulan dan matahari tersebut. Li mauti ahadin, dengan sebab matinya seseorang, wala li hayatihi, dan juga bukan dengan sebab tanda kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kamu melihat perkara yang berlaku sedemikian, yakni gerhana matahari dan bulan tersebut, fad'ullaha ta'ala, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala. Ini banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, dan banyakkanlah bertakbir. Yani Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab apa? Fa innahu yutfi ghadabur rabb. Kata para ulama, dengan takbir tersebut akan menghilangkan, memadam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasaddaqu, dan juga banyakkan bersedekah pada waktu tersebut. Dan hadis ni dia ada kisah dia juga, apabila berlakunya gerhana matahari tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang berada bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, mereka tengok Nabi tergesa-gesa terus masuk ke dalam masjid. Dan diriwayatkan dalam sahih Muslim, baginda tersilap baginda nak pakai rida, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersilap memakai baju perang yang kebetulan berada di situ. Nabi ingat rida, tapi Nabi pakai baju perang tersebut. Disebabkan apa? Sebab Nabi tergesa-gesa, iaitu nak masuk ke dalam masjid untuk solat gerhana matahari tersebut. Dan sebagaimana ucapan ataupun hadis tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada para sahabat setelah mana selesai solat 2 rakaat dan mengucapnya di dalam khutbah. Dan ucapan tersebut disebabkan akidah ataupun pegangan orang zaman tersebut, pegangan orang jahiliah yang mengatakan bahawasanya apabila berlakunya gerhana matahari ataupun bulan, maka pada waktu tersebut sebabkan kematian seseorang. Dan kebetulan ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibrahim, meninggal dunia. Maka disebabkan tersebut, orang ramai kata gerhana matahari ini tersebut berlaku disebabkan matinya orang yang agung, orang yang penting, orang yang mulia. Dan takdir Allah Ta'ala tersebut, anak Nabi iaitu Ibrahim meninggal dunia.
Maka baginda Nabi SAW pun berkata demikian, bahawa sesungguhnya matahari dan bulan ini adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan berlaku gerhana disebabkan kematian ataupun kehidupan seseorang. Itu baginda Nabi SAW nak membatalkan pegangan jahiliyah tersebut yang mengatakan bahawasanya taksir al-kawakib, bahawasanya alam ni ada kesan dia disebabkan kematian ataupun kehidupan seseorang. Itu Nabi nak membatalkan pegangan mereka. Bahkan Nabi SAW menganjurkan apabila berlakunya perkara tersebut, gerhana matahari dan bulan, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga takbir dan juga banyakkan bersedekah tanpa mengaitkan dengan apa-apa pun, tak kiralah sama ada kematian ataupun kehidupan seseorang. Bahkan berlaku juga pada masyarakat kita sekarang, apabila berlakunya hujan, kata hujan ni sebabkan orang ni mati disebabkan hujan, ataupun hujan tersebut sedih. Kalau kita nak membatalkan tersebut, kita kata kita lapiklah, kita kata seolah-olah hujan ni menangisi pemergian seseorang. Kalau pegangan tersebut tidak ada masalah. Kalau kita kata orang tersebut mati, dia kata orang tersebut mulia, maka hujan tersebut turun. Itu bukanlah pegangan yang sepatutnya, sebab itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa fi ba'd riwayat fi sahihayhima fa idza ra'aytum dzalik fadhkurullaha ta'ala. Dalam sebahagian riwayat di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dalam setengah riwayat mengatakan bahwasanya fa idza ra'aytum dzalik, apabila kamu melihat perkara demikian, fadhkurullaha ta'ala, maka banyakkanlah berzikir kepada Allah Taala. Kata para ulama, ai bis salati, ini dengan melakukan solat sunat 2 rakaat. Ini berdasarkan riwayat yang lain juga. Berdasarkan riwayat yang lain mengatakan bahwasanya fa idza ra'aytum dzalik fasallu. Nabi menyebut untuk fasallu, untuk melakukan solat. Wad'u hatta yankashifa ma bikum, sehinggalah hilangnya gerhana tersebut. Ini sepanjang tempoh gerhana tersebut disunatkan untuk melakukan solat. Itu hadis yang diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i. Wa kadzalika rawayahu min riwayat Ibnu Abbas. Demikian juga diriwayatkan dalam melalui riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa rawayahu fi sahihayhima min riwayat Abi Musa al-Asy'ari 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytum syai'an min dzalik fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Itu riwayat daripada Abi Musa al-Asy'ari, Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, apabila kamu melihat yang perkara yang demikian, fafza'u. Fafza'u ni maksudnya bersegeralah ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi, untuk mengingatinya, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa du'aihi, berdoa dan juga istighfar. Itu panduan ketika mana berlakunya gerhana. Sebaliknya orang zaman sekarang, apabila berlaku gerhana matahari dan bulan, sibuk nak tengok, bahkan kata tanpa menisbahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menisbahkan cantiknya sebagainya, tanpa menyandarkan kepada Subhanallah, tanpa bertakbir, tanpa melakukan amal ibadah yang lain. Itu yang sepatutnya yang kita ubah. Baik. Warawayahu fi sahih, kita baca dah. Warawayahu fi sahihayhima min riwayat al-Mughirah ibn Syu'bah, fa idza ra'aytumuha fad'u Allah wa sallu. Riwayat daripada al-Mughirah ibn Syu'bah, Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada Sahih Bukhari juga Muslim, apabila kamu melihatnya, ini gerhana matahari dan juga bulan, fad'ullaha wa sallu, maka berdoalah kepada Allah dan juga
tunaikanlah solat. وكذلك رواه البخاري من رواية أبي بكر أيضا والله أعلم. Demikian juga riwayat daripada Imam Bukhari, riwayat daripada Sayyidina Abi Bakrah. Sayyidina Abi Bakrah ni di antara perawi yang meriwayatkan berlakunya gerhana matahari tersebut, yang mana para sahabat, yakni Abu Bakrah dan juga para sahabat yang lain berada bersama dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi terus masuk ke masjid ketika mana berlakunya gerhana matahari tersebut, dan Nabi menyeret dia punya baginda punya ridak tersebut. Wallahu a'lam. Wa fi sahih Muslim min riwayat Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad kasafat asy-syamsu wa huwa qa'imun fi as-salah rafi'un yadayhi faja'ala yusabbihu wa yuhallilu wa yukabbiru wa yahmadu wa yad'u hatta husira anha falamma husira anha qara'a suratayn wa shalla rak'atain. Baik. Riwayat daripada dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad kasafat asy-syams, itu ketika mana waktu tersebut berlakunya gerhana matahari. Wa huwa qa'imun fi shalah rafi'un yadayhi, dan waktu tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan solat, rafi'un yadayhi, dan mengangkat tangan. Faja'ala yusabbihu, dan baginda tasbih, wa yuhallil, yakni mengucapkan la ilaha illallah, wa yukabbiru, dan bertakbir Allahu akbar, wa yahmadu, mengucapkan alhamdulillah, wa yad'u hatta husira anha, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sehinggalah hatta husira anha, sehinggalah gerhana tersebut habis, hilang. Falamma husira anha qara'a suratain wa shalla rak'atain. Apabila habis gerhana tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan itu dengan baca suratain, dengan pada 2 rakaat, wa shalla rak'atain. Qultu husira bi dhammil ha wa kasri sin al-muhmalatain ay kushifa wa julliya. Kata Imam Nawawi, maksud husira tersebut adalah kushifa wa julliya, yakni maksudnya hilanglah gerhana tersebut, ini kembali kepada asalnya. Baik, selesai berkenaan dengan apa yang dalil daripada hadis berkenaan dengan apa yang patut dibuat, apa yang dianjurkan ketika mana berlakunya gerhana matahari. Ada banyak lagi hadis, cuma Imam Nawawi menakalkan sedikit saja, sebahagian saja. Okay, faslun fi kaifiyati salatul kusuf, berkenaan dengan kaifiat melakukan solat kusuf. Baik. Wa yustahabbu italatul qira'ah fi salatul kusuf, dan dianjurkan, disunatkan untuk memanjangkan bacaan. Ini bacaan surah fi salatul kusuf, pada solat gerhana, solat sunat gerhana. Fa yaqra'u fil qaumatil ula nahwa suratul Baqarah, dan dibaca pada rakaat yang pertama, iaitu qaumatul ula ni maksudnya solat tasbih dia ada 2 rakaat, kan? Dalam 1 rakaat dia ada 2 kali berdiri. Maksudnya habis baca surah Al-Baqarah tersebut, pada berdiri yang pertama tersebut dengan surah Al-Baqarah, wa fi tsaniyah, kemudian habis surah Al-Baqarah tersebut rukuk dengan kadar bacaan pada diri yang tersebut, iaitu kadar bacaan surah Al-Baqarah, ataupun kata dalam sini Imam Nawawi menganjurkan sebanyak, kita akan tengok nanti. Wa fi tsaniyah nahwa 200 ayah, dan pada selepas mana bangun pada rukuk tersebut, bangun balik dengan baca ayat Quran dengan sebanyak 100 ayat, 200 ayat, 200 ayat. Ini kurang sikit daripada berdiri yang pertama tadi. Wa fi salisati nahwa 150 ayat, pada rakaat yang kedua, berdiri yang pertama, iaitu sebanyak 250 ayat. Kemudian habis baca tersebut rukuk, kemudian bangun balik untuk baca surah yang berikutnya,
Wa fi rabi'ah nahwa 100 ayah, itu sebanyak 100 ayat. Wa yusabbihu fi ruku'il awal biqadri 100 ayah, dan pada rukuk yang pertama tersebut, jadi selepas baca surah Al-Baqarah, ini kadar bacaan surah Al-Baqarah tersebut dengan rukuk dengan bertasbih sebanyak 100 ayat, 100 ayat. Wa fi tsani 70, kemudian pada rukuk yang kedua untuk sujud, sebelum sujud tersebut dengan 70 kali tasbih. Wa fi tsalis kadzalik wa fi rabi' 50, dan pada rakaat yang kedua, itu pada rukuk yang pertama dengan kadar kadzalik kembali kepada 70, itu sebanyak 70 dengan kadar bacaan 70 ayat. Wa fi rabi' 50, dan pada rukuk yang kedua untuk sujud, sebelum sujud, ini sebanyak 50 ayat. Itu kadar bacaan, itu tempoh bacaan, iaitu dianjurkan untuk memanjangkan solat sunat gerhana tersebut. Tak kiralah kalau nak baca surah apa pun tak ada masalah, tapi kadar bacaan tersebut dianjurkan, disunatkan untuk memanjangkan bacaan. Wa yutawwilu sujud ka nahwi ruku', dan dipanjangkan sujud, juga sujud dengan kadar seperti mana rukuk. Fasajdatul ula nahwu ruku'il awal, pada sujud yang pertama dengan kadar bacaan tasbih sebanyak 100 ayat seperti mana pada rukuk yang pertama. Jadi sujud yang pertama, rukuk yang pertama 100 ayat, kadar bacaan 100 ayat, dan sujud yang pertama juga kadar bacaan 100 ayat. Wasaniyatu nahwa ruku'is tsani, dan sujud yang kedua seperti mana kadar bacaan rukuk yang kedua, iaitu sebanyak 7, ini kadar bacaan 70 ayat. Hadza huwa sahih, itu adalah pendapat yang sahih di kalangan para ulama. Wa fihi khilafun ma'ruf lil ulama, dan dia ada jugalah, biasalah dia ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang kadar bacaan, kadar tempoh, lama mana kita nak berdiri, lama mana kita nak rukuk, dan lama mana juga nak sujud. Itu khilaf di kalangan para fuqaha, ulama. Apa yang kita nak perlu ambil seperti mana dianjurkan oleh Imam An-Nawawi dan sebahagian para ulama yang lain, seperti yang dinakalkan tadi. Wala tashukkanna fi ma dzakartuhu min istihbab tatwil sujud li kaunil mashhur fi kutubi aktsari ashabina annahu la yutawwal. Kata Imam Nawawi lagi, wala tashukkanna, janganlah kamu ragu-ragu, fi ma dzakartuhu, seperti mana yang aku telah sebutkan tadi, tempoh bacaan tersebut, min istihbab tatwil sujud, daripada anjuran untuk memanjangkan sujud, likaunil masyhur fi kutubi aktsari ashabina, disebabkan masyhur dalam kitab-kitab ashab, ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan bahawasanya annahu la yutawwal. Itu maksudnya ulama yang lain kata tak perlu untuk panjangkan sujud dalam solat sunat gerhana tersebut. Kata Imam Nawawi tak perlu ragu-ragu dengan apa yang sebut. Kamu guna saja, amalkan saja seperti mana yang aku telah sebutkan tadi. Fa inna dzalika ghalatun aw dha'if. Kata Imam Nawawi tersebut mengatakan bahawasanya pendapat yang mengatakan tak perlu untuk panjangkan sujud tersebut adalah pendapat yang ghalat, pendapat yang salah, dan juga aw dha'if ataupun dha'if, pendapat yang lemah. Bal as-shawab tatwiluhu, bahkan pendapat yang tepatnya adalah memanjangkan sujud. Wa qad sabata dzalika fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min turuqin katsirah, dan sabit daripada sahihain, daripada sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sujud, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad awdahtu bidalailihi wa syawahidihi fi syarh al-muhadzab, dan aku, kata Imam Nawawi, aku terangkan dengan lebih detail lagi berkenaan dengan dalil-dalilnya, syawahidnya di dalam syarah muhadzab, iaitu kitab Al-Majmu'. Wa asyatu huna ila ma zakatu li alla yuqtarra bi khilafihi, dan aku sebutkan secara ringkas saja di sini supaya kamu tidak terpedaya dengan khilaf tentang perbahasan tersebut.
Waqad nassa Syafi'i rahimahullahu fi mawadi'a ala istihbab tatwilihi. Dan bahkan Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu menaskan di dalam kitab beliau fi mawadi'a ala istihbab tatwilihi, di antara meletakkan bahwasanya di antara tempat yang disunatkan untuk menjadi sujud adalah pada solat sunat gerhana. Imam Syafi'i sendiri meletakkan, menaskan tentang sunat untuk memanjangkan sujud dalam solat sunat gerhana. Wallahu a'lam. Qala ashabuna wa la yutawwilul julus baina as-sajdatain bal ya'ti bihi 'ala al-'adah fi ghairiha. Kata ashab mazhab Syafi'i, wala yutawwilul julus baina sajdatain, tidak disunatkan untuk memanjangkan duduk di antara dua sujud ni, duduk secara lama. Sebab kita nak kiaskan kepada berdiri lama, rukuk lama, sujud lama. Tapi duduk di antara dua sujud tidak disunatkan untuk duduk lama. Bal ya'ti bihi 'ala al-'adah fi ghairiha, bahkan duduk seperti kebiasaannya lah, duduk sekejap saja, sekadar zikir yang yang disunatkan bacaan pada waktu tersebut. Wa hadha alladhi qaluhu fihi nazar. Nah, itu pendapat ashab. Wa hadha alladhi qaluhu fihi nazar. Kata Imam Nawawi, pendapat tersebut ada nazar, kena tengok dulu, kena kaji balik. Kata Imam Nawawi, faqad sabata fi hadis sahih italatuhu. Akan tetapi bahkan ada telah sabit dalam hadis yang sahih tentang disunatkan juga untuk memanjangkan duduk di antara dua sujud. Sebab ada dalil dia. Waqad zakartu dzalika wadihan fi syarh al-muhadzab. Bahkan aku sebut secara detail juga di dalam kitab aku, iaitu syarah muhadzab, kitab al-majmu'. Fal ikhtiyar istihbab italatihi. Pendapat yang ikhtiyarnya mengatakan bahawasanya istihbab, disunatkan, dianjurkan untuk memanjangkan, itu duduk lama di antara dua sujud tersebut, dengan kadar tempoh bacaan yang seperti mana kita maklum tadi, itu diri lama, itu rukuk dengan kadar bacaan 100 ayat, sujud 100 ayat, dan juga duduk di antara dua sujud tersebut dengan kadar bacaan 100 ayat. Begitu juga pada rakaat yang kedua, rukuk dengan kadar 100 ayat, sujud dengan 100 ayat, 70 ayat, dan juga duduk di antara sujud tersebut dengan juga 70 kadar 70 ayat. Itu ikhtiar, pendapat yang ikhtiar. Wala yutawwilul i'tidal an ruku' as-sani, dan tidak disunatkan untuk memanjangkan i'tidal daripada rukuk yang kedua. Wala tasyahud wa julusahu, dan begitu juga dengan tasyahud dan juga duduknya. Itu kita amalkan seperti mana biasalah kan. I'tidal pada rukuk yang kedua dan juga tasyahud dan juga julus. Wallahu a'lam. Walau taraka hadha at-tatwil kullahu waqtasara 'ala al-Fatihah sahhat salatuhu. Kalau seseorang tersebut dia meninggalkan panjang, dia baca pendek saja, waqtasara 'ala al-Fatihah, dia hanya memadai dengan baca surah al-Fatihah saja, dia solat baca Fatihah terus rukuk, kemudian bangun balik baca Fatihah, rukuk, sujud seperti biasalah. Sebab sunat sunat gerhana ni dilakukan dengan 2 kali diri dan juga 2 kali rukuk. Sahhat salatuhu, sah solat dia. Maksudnya dia tak baca panjang, dia baca pendek saja, sahlah solat dia. Yang panjang tersebut adalah sunnah. Wa yustahabbu an yaqula fi kulli ruk'in min ar-ruku' sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Dan disunatkan ataupun dianjurkan untuk membaca setiap kali mana bangun daripada rukuk dengan membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Faqad rawaina dzalika fi sahih. Kami telah meriwayatkan dengan perkara tersebut, zikir tersebut daripada hadis-hadis yang sahih. Wa yusannu al-jahru bil qira'ah fi kusufil qamar wa yustahabbu al-israr fi kusufil syamsi. Dan disunatkan untuk menjaharkan, untuk menyaringkan bacaan pada gerhana bulan.
Ya. Kusufil qamar. Nah, Imam Nawawi mengitlaqkan kusuf di sini. Masyhurnya adalah khusuf. Tapi boleh juga digunakan kedua-dua pada dua-dua, iaitu gerhana bulan dan juga gerhana matahari tersebut. Wa yustahabul israr fi kusuf syamsi, dan disunat atau dianjurkan untuk baca secara perlahan pada gerhana matahari. Sebab solat di waktu siang disunatkan untuk membaca secara perlahan, dan solat di waktu malam dianjurkan untuk membaca secara nyari. Itu kaedah umum. Thumma ba'da as-salah yakhutubu khutbatain yukhawwifuhum fihima billahi ta'ala. Kemudian setelah selesai melakukan solat tersebut, imam ataupun khatib membaca atau berkhutbah dengan dua khutbah. Yukhawwifuhum fihima, untuk memberi peringatan kepada orang ramai yang hadir untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahussuhum 'ala ta'atillahi ta'ala, dan menggalakkan mereka untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah taala. Wa 'ala shadaqati wal i'taq, dan juga menganjurkan untuk banyakkan bersedekah, wal i'taq, dan juga membebaskan hamba. Cuma pada zaman sekarang tak ada lah hamba, sistem perhambaan sudah tidak ada. Tapi boleh digantikan dengan amal kebaikan, amal ketaatan yang lain. Faqad sahha dzalika fil ahadits al-masyhurah. Kesemua tersebut telah seperti mana kita baca tadi dianjurkan, seperti mana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang masyhur, hadis-hadis yang sahih. Wa yahussuhum aidan ala syukri ni'amillahi ta'ala, dan khatib tersebut menganjurkan kepada orang ramai untuk bersyukur kepada atas nikmat yang Allah Taala kurniakan. Wa yuhadziruhum al-ghaflah wal ightirar, dan ingatkan mereka daripada kelalaian dan terpedaya dengan hasutan syaitan. Wallahu a'lam. Umumnya dengan khutbah memberi peringatan kepada orang ramai tentang azab Allah Taala, untuk banyak melakukan ibadah, dan juga untuk banyakkan bersyukur kepada Allah Taala, dan ingatkan mereka daripada ghaflah, daripada lalai dan terpedaya dengan hasutan syaitan. Wallahu a'lam. Qala wa rawayna fi sahih al-Bukhari wa ghairihi an Asma radhiyallahu anha qalat laqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil ataqah fi kusuf asy-syamsi. Kami telah meriwayatkan, Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada sahih Bukhari dan juga selainnya daripada Sayyidatina Asma radhiyallahu anha, iaitu anak perempuan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah telah memerintahkan untuk bil ataqah, untuk membebaskan hamba fi kusuf syamsi, pada ketika mana berlakunya gerhana matahari tersebut. Umumnya kita dianjurkan untuk banyakkan amalan kebaikan pada waktu tersebut. Wallahu a'lam. Kalau orang zaman sekarang nak melakukan macam-macam, contoh kalau dia nak lakukan ujian graviti, sanggup ambil telur, nak tengok diri tak telur tersebut. Yang sepatutnya dia kena banyakkan berzikir, banyakkan solat dan sebagainya, tanpa dilalaikan dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Itu yang kita kena ubah. Baik. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu disebabkan kelemahan dan kekurangan diri saya serta kejahilan diri saya. InsyaAllah kita akan sambung pada babul azkar fil istisqa. Itu zikir-zikir yang dianjurkan pada waktu solat untuk minta hujan, istisqa. Pada majlis yang akan datang, InsyaAllah pada esok hari, InsyaAllah. Allah Ta'ala a'la wa'alam. Kita akhiri, tutup ataupun tangguh majlis kita dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kafarah, dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wajazakumullah khair jaza. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa merahmati dan memberkati kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.